Baiklah penonton semua, seperti mana yang telah dikongsikan tadi, apa yang membuatkan rumah Remy ni walaupun comel tapi nampak luas. Inilah dia, seperti mana anda dapat tengok, kita ada cermin yang banyak. Kalau kita dapat lihat Remy, cermin ni kira dipanggil cermin repetition. Betul, konsep repetition, konsep berulang yang dibuat. Konsep berulang. Kalau kita tengok kan, cermin Remy ni kelihatannya memang sangat unik, memang sangat cantik lah bingkainya tu. Ini Remy terpahas ke ataupun Remy beli yang dah siap? Okey, untuk cermin dekat yang belakang Remy ni, yang ni semua memang dah ada yang dah siap, tak ada masalah. Dekat market, dekat pasaran memang dah ada, cuma kita tinggal pilih dia punya bingkai sahaja. Jadi dia pilih bingkai yang warna putih, ada elemen-elemen macam ukiran untuk kesesuaian rumah Remy. Kira memang beli dah siap lah. Okey, mungkin kepada penonton kat luar sana, mereka nak tahu juga kan, sesuai ke tak rumah mereka ni kalau mereka pun nak gunakan konsep berulang ni. Rasanya untuk penggunaan cermin tak ada masalah, terpulang kepada cita rasa. Sebab sesetengah orang tak biasa dengan cermin, tapi dengan penggunaan cermin normally ataupun selalunya memang akan nampak ruang lebih luas dan menyerlah. Jadi dicadangkan gunakan cermin untuk ruang yang terhad. Okey Dewi, selain menggunakan cermin untuk membuatkan ruang kita kelihatan lebih luas, ada tak cara lain? Cara lain, gunakan warna-warna yang lebih terang seperti putih pun sesuai juga. Dan juga jangan gunakan aksesori yang kecil-kecil, gunakan aksesori yang besar-besar. Okey, baiklah penonton semua, itulah dia tips yang kita dapat belajar macam mana nak buat ruang yang kecil nampak lebih besar dari Remy. Kita nak tahu juga Ami pula nak bagi tips apa. Jom kita saksikan. Hai semua, saya dah teroka dah pusing-pusing dah dekat rumah Remy ni. Rumah Remy ni memang cantik. Kalau kita tengok dari luar, rumah ni bersaiz sederhana sahaja. Tetapi bila kita masuk, rumah ni nampak luas sangat dan konsep model Inggeris memang kena dengan rumah Remy ni. Dalam rumah Remy ni ada banyak elemen-elemen yang saya suka sangat. Antaranya adalah elemen menjimatkan ruang. Elemen tu berada di bawah tangga. Dekat bawah tangga ni biasanya paling kurang pun orang letak rak buku ataupun sekadar jadikan stor. Tapi Remy ni kreatif. Dia jadikan ruang di bawah tangga sebagai ruang TV kabinet. Okey, yang seterusnya yang saya suka ialah penghadang berelemenkan nampak macam kayu tapi sebenarnya bukan. Penghadang yang menutupi ruang untuk masuk ke tandas dan juga ruang membasuh baju. Sebabnya kalau kita daripada ruang tamu, kalau nampak orang lalu lalang daripada tandas agak kurang menarik pemandangan tu. Bila diletakkan penghadang ni, nampaklah elemen yang lebih moden dan juga sekaligus menyeimbangkan lagi suasana rumah. Okey, dalam banyak-banyak ruang di dalam rumah Remy ni, yang saya paling suka sekali ialah susunan cermin. Susunan cermin di rumah Remy ni agak unik sebabkan cermin yang digunakan bukan hanya satu, bukan dua, tetapi ada 6 cermin yang digunakan. Bila ada susunan cermin macam ni, pantulan-pantulan cermin ni memberi impak yang rumah Remy ni sebenarnya lebih besar daripada saiz asal. Tips untuk episod kali ini ialah berkenaan dengan cara-cara untuk mendekorasi focal point ataupun tumpuan mata di bilik tidur anda. Apa itu tumpuan mata? Tumpuan mata ni sebenarnya adalah sesuatu yang menonjol di sesuatu ruang. Dalam bahasa mudahnya, bila kita masuk je bilik tidur, kita terus nampak benda tu dulu. Okey, apa benda yang pertama? Yang pertama, kita boleh gunakan bingkai gambar ataupun lukisan seperti apa yang tuan rumah kita aplikasikan, iaitu seperti apa yang di sebelah saya ni lah. Okey, untuk menyerikan lagi bingkai lukisan itu, anda boleh menghiasinya dengan menggunakan pencahayaan seperti track light. Track light ini adalah contohnya lampu seperti atas ni. Ini adalah contoh-contoh track light. Okey, selain daripada bingkai gambar, anda juga boleh menggunakan wallpaper ataupun kertas hias dinding. Pemilihan wallpaper anda hendaklah menonjol warna-warna yang lebih terang ataupun motif-motif yang lebih besar, yang kelihatan seperti lukisan. Okey,
Selain daripada itu, anda juga boleh menggunakan wallpaper ataupun kertas hias dinding. Pemilihan kertas hias dinding anda hendaklah menonjol warnanya ataupun menggunakan motif-motif yang lebih besar, seperti kalau kita tengok tu dia nampak macam lukisan. Baiklah penonton semua, setiap sudut, setiap ruang kita dah tengok dah. Nampaknya tugas dan misi saya untuk episod kali ini dah pun selesai. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Remy kerana sudi membenarkan saya dan juga kru Hias Bara untuk tengok rumah hari ini. Ini pun nak mengucapkan terima kasih kepada Aaron dan juga kru Hias Bara kerana sudi dah hadir ke rumah Remy untuk membuat liputan. Okey, baiklah penonton semua, nampaknya kita dah pun sampai ke penghujung rancangan. Ingin saya ingatkan sekali lagi, saiz rumah anda bukanlah faktor untuk rumah anda menjadi cantik. Tak kira lah kecil ke, sederhana ke, besar ke, yang penting minat tu kena ada, pandai dekorasi. Yang paling penting ialah kreativiti anda sendiri. Okey, jumpa lagi dalam episod akan datang hanya dalam Hias Viral. Yeah. Setelah selesai melihat keseluruhan ruangan rumah yang saya kunjungi ini, apa yang dapat saya simpulkan adalah si pemilik kreatif menyusun atau menuai padan barangan perhiasan. Tidak keterlaluanlah jika dikatakan seperti sentuhan seorang perhiasan dalaman profesional. Inilah misi kami yang sebenarnya, membantu penonton di luar sana mencari inspirasi. Seperti yang Aaron tegaskan, saiz dan bentuk rumah bukan menjadi ukuran untuk seseorang itu berkreativiti. Dengan bantuan rujukan tips serta informasi, hasilnya pasti tidak akan mengecewakan. Kalau rumah dah cantik tu, panggillah Hias Bara. Pasti kami akan datang. Sebelum pula, kenalah selfie dulu bersama tuan rumah dan pelak Hias Bara sebagai tanda kenangan. Jumpa lagi.